Baiklah, selain daripada kerepek, selain daripada adik-adik sedang berlayar di belakang kita, selain daripada Bukit Jugra yang merupakan destinasi pelancongan yang popular di negeri Selangor, apa lagi yang ada di negeri Selangor ni? Ya, betul. Dan bersama dengan kita yang akan ceritakan dengan lebih lanjut lagi. Pasti je saya kenalkan yang amat berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, merupakan Datuk Menteri Besar Selangor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk Seri, wah, ceria Pak Datuk Seri. Datuk Seri, tadi diucapkan Selangor merupakan antara negeri yang penyumbang KDNK terbesar di Malaysia. Malah sentiasa berada pada nombor satu lah saya kira kan. Jadi Datuk Seri, apakah strategi bagi memastikan KDNK dan juga strategi ekonomi negeri Selangor ini sentiasa berada pada tahap yang maksimum dan juga optimum? Ya, terima kasih. Sebenarnya Selangor menerima khabar yang sangat gembira menjelang perayaan Aidil Adha baru-baru ini. Apabila Jabatan Statistik Negara mengisytiharkan bahawa Selangor telah kali pertama melepasi 25% daripada segi kadar sumbangan KDNK nasional. Maknanya tahun ini kita berjaya mencapai 25.5%. Satu peningkatan yang konsisten sejak dahulu lagi. Saya ingat saya tahun 2008 dulu sumbangan kita sekitar 21, antara 21 dan 22%. Dan kali ini meningkat menjadi 25%. Ini satu angka yang menunjukkan bahawa konsistensi yang dilaksanakan dalam program pemantapan ekonomi negeri berjalan dengan baik. Dan negeri Selangor masih lagi menjadi pusat tarikan ekonomi dan aktiviti ekonomi di Malaysia dan juga di rantau Asia Tenggara. Jadi beberapa langkah yang kita cuba lakukan ialah pertama, melaksanakan pelan menyeluruh yang kita panggil sebagai rancangan Selangor Pertama, di mana di sana kita gariskan lebih 200 projek dengan nilai projek secara keseluruhannya dianggarkan lebih 200 bilion daripada semua daerah. Dan setiap daerah tu dan juga setiap lokaliti itu ada program penumpuannya. Macam di Selatan Selangor ini, kita namakan sebagai Integrated Development Region at South Selangor, ataupun yang dipanggil sebagai IDRIS. Kalau di Sabak Benam, kita ada Sabak Benam Development Area, ataupun yang dipanggil SABDA. So ini adalah contoh-contoh bagaimana approach kita ataupun pendekatan kita dalam mengekalkan getaran ekonomi di negeri ini, di samping meneruskan tarikan kepada aktiviti-aktiviti ekonomi sedia ada. Kedua, kita juga melaksanakan beberapa dasar-dasar supaya mempermudah kebenaran dan pelaksanaan perniagaan dan pelaburan. Dasar-dasar seperti dasar 100 hari pelulusan tadah kerajaan negeri, kelulusan one stop center yang lebih menyeluruh dengan mengambil kira keperluan dan juga kemudahan kepada pelabur-pelabur yang hadir. Di samping kita turut menyediakan sumber tenaga kerja yang berkemampuan dan boleh memenuhi keperluan tenaga kerja. Ini memang ada dalam pelan yang kita panggil Pelan Teknikal dan Vokasional Negeri. Di pelan itu kita sedang berusaha. Sekarang ni kita dah kerjasama dengan Siemens daripada Jerman, Festo daripada Jerman, dan Apple daripada United States, atau Apple Watch yang kita pakai Apple, untuk membina pusat kecemerlangan mereka yang mampu melatih sumber tenaga kerja yang berkualiti dan berkemampuan. Dan keempat, strateginya adalah kestabilan. Alhamdulillah, dalam tempoh 5 tahun dan 10 tahun sebenarnya, walaupun berbeza, walaupun mungkin tak sama, walaupun mungkin ada cabaran seperti COVID dan cabaran ekonomi, kerajaan negeri maintain kestabilan di kalangan komuniti dan masyarakatnya yang pelbagai. Sebab Selangor ni jadi tuan rumah kepada orang seluruh Malaysia dan juga seluruh Asia Tenggara, dan mungkin daripada seluruh dunia. Di Jalan Ampang sebagai contoh, di Ampang menjadi tempat komuniti Korea, menjadi komuniti Arab ataupun Timur Tengah dan pelbagai masyarakat lain. Okey, dan itu dia antara strategi dan juga hala tuju lah pada untuk ekonomi, khususnya fokusnya untuk pada masa kini dan juga akan datang. Dan Datuk Seri, mungkin juga Datuk Seri boleh kongsikanlah berkenaan dengan negeri Selangor merupakan negeri pertama yang memperkenalkan rancangan pembangunan ekonomi 5 tahun yang dikenali sebagai rancangan Selangor Pertama RS1. Jadi mungkin Datuk Seri boleh cerita apa antara hala tuju negeri untuk 5 tahun ke hadapan, dan juga berkenaan dengan teras utama yang menjadi tumpuan kerajaan negeri.
Rancangan Selangor pertama secara asasnya mempunyai sasaran kerana ia satu usaha yang dibawa oleh kerajaan negeri untuk menjadikan negeri ini sebagai sebuah negeri yang berdaya huni, dipanggil livable, makmur, maknanya dia maju. Dan yang ketiga, menjadi sebuah negeri yang pintar ataupun yang smart. Ya. So ini 3 gagasan ataupun 3 harapan kita dengan usaha rancangan Selangor pertama. So di situ kita meletakkan beberapa development area yang saya sebutkan tadi. Tapi dia tidak hanya menumpu kepada program pembangunan ekonomi sebab dia ada 4 asas. Asas pertama iaitu pembangunan ekonomi sendiri yang saya sebutkan tadi, ada Idris, ada Sabda, ada Selangor Maritime Gateway, serta kawasan-kawasan pembinaan seperti Pulau Keri. Kita harapkan dalam masa beberapa tahun kita akan dapat membina pelabuhan ketiga Malaysia yang akan dibina di Pulau Keri. Lepas kita ada North Port, South Port and West Port, sekarang ni kita nak juga pelabuhan baru di Pulau Keri. Dan yang kedua, kita nak mengekalkan apa yang kita panggil sebagai pengagihan sosial ataupun keadilan sosial dengan perancangan-perancangan program kebajikan kita. So saban tahun sekarang ni Selangor kita ada lebih 40 program yang kita panggil Iltizam Selangor Penyayang. Itu kita akan sentiasa pantau, nilai adakah ia sampai kepada sasaran. Yang ketiga, isu kelestarian alam sekitar. Kita berada di pantai Batu Laut, tanaman pokok bakau dan sebagainya. Di samping kita menerima kemajuan yang agak tinggi intensitinya ataupun jumlahnya yang besar. Kita juga nak pastikan alam sekitar kita dapat dijaga. Alhamdulillah sekarang ni di Selangor kita maintain minimum 30%. Sebenarnya kita ada 31% lokaliti kita adalah kawasan hutan dan hutan simpan yang kita kekalkan. Walaupun ada orang kritik sini sana, tapi at least dasar kita 30% itu kawasan hutan dan penggantian kita lakukan. Dan yang keempat, smart government ataupun kerajaan pintar. Dan ini serasi dengan wawasan negeri Selangor untuk menjadi negeri pintar pada tahun 2025. Tinggal beberapa tahun lagi. Dan ini telah dilaksanakan dalam tempoh 6-7 tahun yang lepas. Jadi ini antara apa yang terkandung di dalam rancangan Selangor pertama. Jadi Datuk Seri, sehingga kini apakah faktor utama ataupun sektor ekonomi yang utama penyumbang kepada pembangunan ekonomi di negeri Selangor? Okey, kek ekonomi negeri Selangor ada 2 yang terbesar. Yang pertama kita panggil sebagai sektor perkhidmatan. Sektor perkhidmatan inilah yang merupakan sumbangan lebih 60% kepada peningkatan ataupun dalam kek ekonomi negeri Selangor. Sektor perkhidmatan inilah yang sebenarnya menjadikan Selangor berdaya tahan ketika pandemik, sebab sektor ini bekerja dengan dan menjadi essential servis yang sangat diperlukan. Logistik, hub penghantaran dan sebagainya itu banyak di Selangor. Saya sendiri tadi saya lihat ada satu kilang baru daripada ataupun investment baru daripada Australia semalam di Gombak bila saya pusing. Itu adalah logistik hub ataupun tempat penghantaran barang. Dan ini mewakili lebih ataupun 60% daripada ekonomi Selangor. Yang kedua, 30% kemudian 30% yang lain adalah daripada sektor pembuatan. Negeri Selangor merupakan kawasan yang dibina ataupun kawasan perkilangan seperti di Petaling Jaya, di Sungai Wang, di Shah Alam, di Kelang, Bukit Raja, di Kuala Selangor pun ada, di Gombak, di Batu Keh pun ada. So ia menjadi sektor ataupun kawasan sektor pembuatan macam-macam daripada kita ada 5 pula daripada sektor pembuatan ni. Ada 5 sektor ada 5 subsektor. Food and beverages, makanan dan minuman, kalau kita suka makanan dan minuman. E&E, elektronik. Life sciences, machinery transportation, dan yang kelima ada satu lagi saya lupa tapi ada 5 subsektor yang menjadi tumpuan kepada sektor pembuatan di negeri Selangor. Sebab itu perkilangan macam pembuatan makanan sangat banyak. Ramly Burger ada di Selangor. Makanan ataupun pemprosesan makanan yang lain pun wujud di Selangor. Dan juga aktiviti penghilangan elektronik sebagaimana dulu masa awal tahun 70-an, pembuatan kereta, machinery, kapal terbang dan juga machinery kapal terbang dan peralatan kapal terbang.
juga berpusat di negeri Selangor. So ini dua bidang, itu saja 90% kepada ekonomi Selangor, sektor perkhidmatan dan sektor pembuatan. Jadi kalau kita lihat Datuk Seri, sektor pembuatan, perkilangan dan sebagainya, ia tertumpu di kawasan tengah, dekat dengan Lembah Kelang, dekat dengan Kuala Lumpur. Jadi Selangor ni luas kan. Daerah Kuala Langat, ada sungai besar dan sebagainya. Bagaimana Datuk Seri melihat pembahagian usaha-usaha pembangunan ekonomi ini supaya seimbang di setiap daerah ini, supaya tidak ada daerah yang tertinggal? Ya, itulah sebenarnya salah satu semangat dan juga hasrat yang kita lahirkan semasa kita buat rancangan Selangor Pertama. Sebelum rancangan Selangor Pertama dibuat, kerajaan negeri mengumumkan akan membuat kelas-kelas kluster ekonomi di semua lokaliti. So di peringkat awal, bila saya masuk ofis pada tahun 2018, saya minta semua pejabat daerah listkan apakah aktiviti, program, aset di semua daerah. Katakan di daerah ni ada laut, di daerah ni mungkin ada pantai, di sini mungkin ada gunung, di sini mungkin ada kawasan perindustrian, berapa masjid, berapa kampung, berapa taman yang telah dibina. So daripada situ sebenarnya kita bina dan craft rancangan Selangor Pertama supaya nilai-nilai setempat tak terganggu, tetapi kita kembangkan dan kita bugakan. Dan daripada situlah muncul rancangan Selangor Pertama. Sebab itu dalam planning ekonomi itu kita buat ikut keunikan kawasan. So macam Sabda, Sabak Benam Development Area, sebahagian besar daripada projek-projek yang kita lancarkan di sana adalah projek pertanian dan juga pelancongan, di samping sedikit aspek perumahan serta pendaratan ikan. Tapi di kawasan selatan Selangor, selain daripada Pulau Keri yang kita target untuk jadi hub logistik dan juga pelabuhan, di kawasan kita ni akan ditumpukan beberapa projek pelancongan supaya ia dapat menarik pelancong-pelancong, seperti di sini di Avani Sepang sampailah ke Pantai Morit. Dan Pantai Kelanang. Jadi keseluruhan kawasan ini ditumpukan. Jadi apa yang ditanya tadi, memang kita tak akan tinggalkan mana-mana pihak, terutamanya dalam memastikan kehidupan mereka dapat diteruskan dengan persekitaran yang sedia ada, tapi diberikan suntikan supaya mendapat nilai kemajuan dan juga nilai pembangunan yang tinggi untuk pendapatan dan juga kehidupan yang tinggi rakyat. Dan Datuk Seri, kalau kita lihat di Selangor juga, kita ada Bandar Pintar dan kita ada banyak sebenarnya kelebihan juga khususnya di negeri Selangor sendiri. Dan kalau kita lihat juga berkenaan dengan kesihatan juga diambil kira dan penduduk di negeri Selangor bukan antara penduduk yang sihat menurut Banci 2020. Dan apa lagi antara perkara yang ingin ditambah baik untuk memastikan kehidupan di Selangor ini semakin saban tahun semakin baik, Datuk Seri? Ya, alhamdulillah. Tentang kesihatan tu saya tertarik sebab memang kita menyediakan peruntukan yang agak besar untuk kesihatan, lebih 65 hingga 75 juta saban tahun untuk program Inisiatif Sihat Selangor atau Iltizam Sihat Selangor. Dalam program tu kita sediakan peruntukan untuk saringan kesihatan awal secara percuma, sampailah rawatan kesihatan yang kita subsidi di antara 50 hingga 70%. So ini adalah rangkaian program-program kesihatan kita, termasuk penyediaan vaksin secara percuma. Baru-baru ini kita berikan 2,000 dos vaksin untuk pneumokokal secara percuma kepada bakal-bakal jemaah haji contohnya. Itu contoh macam mana program kita daripada rawatan. Sebelum rawatan itu adalah pengesalan penyakit. Ramai kadang-kadang kita tak aware ataupun kurang alert dengan kesihatan. Betul. Tentang masa depan, saya percaya Selangor perlu dipertingkatkan adalah tentang pengangkutan awam. Sebab saban tahun kita menerima kehadiran kemasukan migrasi yang besar. Selangor sebagai contoh, di tahun 2008 saya dapat dengar pada ketika itu dan debrief pada ketika itu, penduduk kita sekitar 4.8 juta orang. Di Banci terbaru tahun 2020, ini tahun 2008 sampai 2020, main dalam 12 tahun lebih kurang, makan saya, di tahun 2020 jumlah penduduk negeri Selangor dah mencecah 6.8-6.9 juta, dekat 7 juta. Betul. So maknanya peningkatan tu dalam tempoh 12 tahun, peningkatan lebih daripada hampir 3 juta. Hampir mendadak juga. 2 juta lebih. So banding dengan negeri-negeri lain tak ada pertambahan yang macam tu, dan bukanlah
bukanlah sebab kelahiran. Sebab kelahiran negeri Selangor ni sekitar 1.9 tinggal 2 saja. Tapi lifespan kita meningkat. Alhamdulillah lifespan kita meningkat. Jadi pengangkutan awam menjadi tumpuan kita. Jaringan kereta api sebagai contoh, belum lagi sampai di kawasan selatan Selangor ni. Macam mana kita nak hubungkan KLIA ke sini dan juga ke utara Selangor. Sekarang jajaran kereta api dah sampai di Kelang. Kalau kita boleh sambung sikit ke Kuala Selangor dan Sabak Benam, maknanya orang yang tinggal di Kuala Selangor dan Sabak Benam boleh masih bekerja di Kuala Lumpur dengan menggunakan kereta api sebagai contoh. Jadi aset nilai hartanah di sana juga akan meningkat di samping apa yang kita plan. Jadi akses kepada pengangkutan awam ini penting, bukan sahaja kepada penyumbang kepada sektor ekonomi, malah ia juga boleh menyumbang kepada kemasukan pelancong. Dan saya tertarik, salah satu usaha yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Selangor adalah memperkasakan lagi industri halal di Negeri Selangor. Pelancongan mesra Muslim, produk mesra Muslim, produk halal dan sebagainya. Itu adalah salah satu fokus yang diberikan oleh Kerajaan Negeri Selangor dan meningkatkan lagi produk mesra Muslim di Negeri Selangor. Bagaimana Datuk Seri melihat hala tuju mesra Muslim ataupun halal, industri halal di Negeri Selangor ini sehingga hari ini? Halal ni industri halal ni saya boleh katakan memang satu industri yang belum lagi diteroka sepenuhnya dan dibugarkan sepenuhnya. Kita mempunyai potensi yang sangat besar, malahan beberapa buah negara seperti Taiwan juga menumpu kepada aspek industri halal, termasuk pelancongan halal. Betul. Di lokasi-lokasi pelancongan mereka. Memang kita dah membuat Halal Council sejak tahun 2016 dan sekarang ni kita nak menggalakkan industri-industri ini supaya mereka dapat halal certification ataupun persijilan halal. Tapi sebelum mendapat persijilan halal, mereka perlu memenuhi beberapa kriteria. Kriteria-kriteria itu memang sangat ketat, sebab itu persijilan halal kita memang sangat tinggi nilainya. Yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Malaysia dan sebagainya, JAKIM, merupakan certification yang sangat dipandang tinggi oleh dunia. Jadi yang penting daripada industri halal ni adalah ekosistem. Bagaimana satu-satu industri itu yang bukanlah kita persoalkan hukumnya, tetapi mendapat certification tu. Sebab certification tu dia bukan hanya melibatkan halal ke tak sembelihan itu, dia juga melibatkan kebersihan. Dia juga melibatkan ingredient dan proses dan sebagainya. So sebelum mereka sampai kepada destinasi halal certification, kita cuba galakkan dia untuk mesra halal. So dengan mesra halal ni mereka ada masa proses untuk memenuhi dossier ataupun keperluan-keperluan dan juga dokumentasi untuk mereka mendapatkan persetujuan halal. So banyak sebenarnya yang kita berpotensi dan sebenarnya agak malang sebab ramai daripada pengusaha-pengusaha yang Islam dalam negeri kita ni kadang-kadang kita take for granted. Tak apa, kita Muslim dan automatically kita dapat halal. Tapi akhirnya mereka ni yang agak tertinggal sikit daripada persijilan halal. So kerajaan negeri sedia bantu. Dulu kita pernah sediakan geran pun untuk mereka apply. Sekarang geran ni bukan isu dia. Isunya ialah kesungguhan dan juga guide supaya mereka dapat memenuhi dokumentasi dan memenuhi kriteria-kriteria untuk mendapat persijilan halal. Adakah mereka itu di kalangan industri kecil dan sederhana? Yes, itu kebanyakan mereka mikro dan juga IKS ataupun industri kecil dan sederhana. So dua kelompok ni sebenarnya banyak sekali. Pertama yang saya sebut tadi, food and beverages. Ini satu ruangan yang boleh diteroka dan boleh diperkasakan pada hari ini dan masa depan supaya mereka dapat persetujuan halal. Jadi Halal Council yang ada di Negeri Selangor ni perlu diperkukuhkan. Kita juga sudah ada halal inisiatif halal Thayyiban, sebuah unit di bawah anak syarikat kerajaan negeri untuk menggalakkan kebersamaan dan juga bersama-sama mereka untuk terlibat dengan industri halal. Pada masa yang sama, kita juga mempunyai program Halal Festival di mana dianjurkan di bawah YB Exco Agama, dan saya bertanggungjawab sendiri Exco Agama untuk mengenderai dan juga mengajak semua masyarakat untuk terlibat dengan aktiviti ataupun terutamanya syarikat-syarikat dengan persijilan halal ataupun mendapat halal status. Okey, Datuk Seri, dan antara perkara yang penting jugalah yang ingin kita pelihara iaitu warisan adat dan juga budaya. Seperti yang kita kongsikan tadi kan, ada canting batik, ada juga kraft tangan. Jadi apa antara pihak daripada Kerajaan Negeri Selangor sendiri untuk memastikan agar budaya, warisan dan kesenian ini terjaga?
Ya, ini yang agak menarik. Selangor dia seperti melting pot. Dia bukanlah tertumpu kepada satu kelompok ataupun satu keturunan saja. Dia mempunyai banyak keturunan dan juga kelompok yang mempunyai budaya yang sangat kaya. Bukan hanya Melayu, Cina, India. Kalau kita pergi di utara Selangor, ada kelompok yang dikenali sebagai orang Jawa dan orang Banjar, dengan makanan mereka, dengan kehidupan mereka, dengan budaya mereka. Di kawasan selatan ni masih ada juga orang Jawa, ada sebahagian juga orang Bugis. Tetapi di bahagian tengah kita, tengah negeri Selangor sampailah hulu Selangor, kita akan tengok beberapa kelompok daripada orang Minang, orang Bengkulu atau Bengkalis. Ada orang asli, dan tinggal Kedanggelan, ada macam saya sebut, dia melting pot, semua daripada negeri-negeri lain turut bersama-sama. So kalau kita tengok kebudayaan Selangor ni, orang tak boleh cepat-cepat connect. Yalah. Apa benda? Macam kalau kita tengok Melaka, automatik kita cakap Dondang Sayang. Kalau cakap Kelantan, automatik orang cakap Dikir Barat. Tapi di Selangor ni semuanya ada. Ada yang unik, macam talian puja untuk masyarakat orang Bugis. Tapi tarian ni agak eksklusif untuk masyarakat istana terutamanya. Kalau di Sulawesi, saya disebutkan memang anak-anak diraja dan istana saja yang menari ataupun yang membuat tarian ini. Kita juga ada tarian persembahan Urumi Melem, itu untuk masyarakat India. Tapi itu di rata-rata masyarakat India itu akan menarikan Urumi Melem. Kita kenal pasti cempuling adalah agak unik, sebab cempuling saya tengok di tempat-tempat lain di Malaysia ni, walaupun ada masyarakat Jawa, tapi dia tidak ada cempuling. Yang paling dekat adalah di Muar Johor, ada satu, nama dia bukan cempuling, dia panggil kempling. Sebab saya pernah main tu. Jadi kat sini agak moden, agak moden. Dan saya dah minta supaya Esko Kebudayaan mengembangkan budaya ni untuk kita buat pembangunan di sekolah-sekolah, supaya cempuling ni menjadi image dan juga menjadi penampilan Selangor yang boleh kita perkenalkan. Bila orang ingat Selangor, paling tidak orang ingat cempuling. Alhamdulillah, kita dah buat festival, kita mula perkenalkan. Walaupun kita sebenarnya kita punya keroncong, tapi keroncong pun ada di tempat lain. Itu yang cabaran kita. Jadi kalau orang tanya apakah Selangor, semua yang ada di Malaysia ni kita boleh anggap ada di Selangor. Bukan itu saja, elemen sukan. Tak kenal Selangor, kalau dalam sukan bola sepak, Selangor antara negeri terkuat. Dalam sukma juga, Selangor merupakan negeri yang banyak mendapat pingat emas. Apakah usaha-usaha pihak negeri bagi memastikan kekuatan sukan di negeri Selangor ini terus disambung generasi ke generasi? Ya, kekuatan sukan ni memang sebenarnya sejak daripada tahun 90-an kita memang champion. Tapi selepas di tahun 2010 ke atas, pesaing-pesaing negeri kita seperti negeri Terengganu, Kuala Lumpur dan tidak ketinggalan macam Pahang dan lain-lain. Utamanya Terengganu, Kuala Lumpur. Dua negeri ni mereka mempunyai program pembangunan yang lebih konsisten. Kita antara negeri yang mempunyai pusat sains sukan kita sendiri sebelum negeri-negeri lain ada. Tapi itu tak apalah, sejarah telah berlalu. Tapi yang sekarangnya kita perlukan pembinaan program pembangunan sukan yang konsisten. Itu isu dia. Dan isunya adalah dana. Yang kedua adalah fasiliti. Alhamdulillah negeri Selangor walaupun tidaklah world class, tapi fasiliti kita sentiasa up to date dan juga sentiasa dapat memenuhi keperluan. Yang mungkin ada orang akan tanya dengan saya nanti tentang stadium. InsyaAllah stadium kita bukan satu, kita ada banyak stadium daripada PJ. Hampir setiap daerah ada stadium yang boleh digunakan untuk pembangunan. Tapi untuk program yang tertentu, stadium Shah Alam tu akan dibina. Paling lambat bulan 9 ni akan memulakan pembinaan barunya, kerana kita nak tukar pendekatan dan juga bagaimana stadium itu berlangsung. Tapi pembangunan sukan dengan fasiliti, dan juga sebenarnya kita perlukan coach ataupun jurulatih. Datuk Seri, soalan terakhir Datuk Seri, bagaimanakah usaha-usaha yang Datuk Seri ceritakan sebentar tadi dari aspek ekonomi, sukan, agama, kebudayaan dan sebagainya, dalam masa yang sama memastikan kesepaduan antara kaum? Macam Datuk Seri cakap tadi, ini adalah melting point. Ada Cina, Melayu, India, bukan itu sahaja, ada lagi budaya-budaya lain yang wujud di negeri Selangor ini, Datuk Seri. Ya, akhirnya Selangor akan perlu dan sentiasa perlu mengekalkan moderation kita ataupun sikap moderate kepada semua. Kalau kita mengambil pendekatan yang ta'assub ataupun pendekatan yang jumud,
ia akan mengganggu komposisi serta keharmonian masyarakat yang ada di negeri Selangor. Jadi di negeri Selangor ni adalah tempat untuk aspek moderation ataupun leadership dan juga pendekatan yang moderate, supaya setiap kelompok dan golongan ini dapat merasakan kebersamaan dan mereka dapat dilayan dengan adil dan saksama sebagaimana yang ada dalam konstitusi ataupun perlembagaan, supaya mereka boleh sama-sama menghidupkan dan memajukan negeri kita. Sebab ada orang datang daripada luar ni kata kita jangan tengok mereka ni cuma menumpang, sebab mereka juga bekerja. Mereka juga menjadi sebahagian daripada sektor pembangunan dan juga daripada sebahagian daripada enjin kepada ekonomi dalam negeri kita. Jadi yang pentingnya mereka jaga dan menghormati antara satu sama lain di antara setiap adab dan kebudayaan. Yang pentingnya mereka dapat jaga supaya tidak timbul kriminal, jenayah dan sebagainya. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syarif, merupakan Datuk Menteri Besar Selangor. Terima kasih banyak Datuk Seri. Terima kasih banyak Datuk Seri. Baiklah, kita akan ke Malaysia selepas ini untuk kita